Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmahmu dan taburkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang-gudang rahmatmu, wahai Zat Allah yang Maha Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera murid-murid. Bertemu bersama saya hari ini Ustaz Azrin bin Abdullah yang pastinya akan bersama anda dalam PDPR pada kali ini untuk subjek Pendidikan Islam tahun 4 bahagian akidah yang bertajuk Nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Murid-murid sekalian, sila tumpukan perhatian anda pada PDPR ini. Tajuk yang akan murid-murid pelajari hari ini berkaitan dengan Asma'ul Husna, iaitu nama-nama Allah. Dan nama-nama Allah yang kita bincang pada hari ini adalah Al-Azim dan Al-Hamid. Jom kita lihat dan fahamkan apa itu Al-Azim dan apa itu Al-Hamid. Kita mulakan dengan Al-Azim. Al-Azim bererti Maha Agung. Nama Allah Al-Azim bermaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung daripada segala sesuatu. Tiada makhluk yang dapat menandingi keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berdasarkan dalil nama Allah Al-Azim berdasarkan firman-Nya, wa huwal aliyyul azim, surah Al-Baqarah ayat 255, yang bermaksud dan Dia Maha Tinggi, Maha Agung. Seterusnya ialah Al-Hamid. Al-Hamid bererti Maha Terpuji. Nama Allah Al-Hamid bermaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Terpuji telah melimpahkan segala kurniaan, nikmat kepada makhluk dan sangat layak dipuji. Ini berdasarkan dalil nama Allah Al-Hamid berdasarkan firman Allah, Innahu Hamidum Majid, surah Hud ayat 11, yang bermaksud sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Seterusnya kita tengok kepentingan beriman kepada nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Okey, yang pertama tengok situ, Ustaz sini Ustaz buatkan pada dui bahasa, dui ejaan maksudnya. Satu Jawi, satu Bumi. Yang pertama sekali ialah sentiasa merasai keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agung membawa maksud darjat tertinggi. Maksudnya, di dunia dan alam ini tiada yang lebih tinggi darjatnya dan keagungannya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah lah yang Maha Agung. Lihat yang kedua, membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Okay? Semestinya bila kita fahami maksud Al-Hamid ialah yang Maha Terpuji. Hanya Allah yang layak dipuji dan dipuja. Bila kita yakin dengannya, maka kita pun inginkan redha Allah atas segala perbuatan dan akhirnya membentuk sifat terpuji
dalam diri kita, sebab hanya mengharapkan redha Allah semata-mata. Yang ketiga, memupuk sifat bersyukur dan berterima kasih. Okey, murid-murid, bila kita harap redha Allah, maka terjadilah sifat bersyukur ya, dan berterima kasih. Sebab rezeki apa pun yang Allah bagi kat kita, kalau orang tu beriman, dia akan bersyukur kepada Allah Taala. Bandingkan, bandingkan ada yang menerima kesusahan dan dugaan lebih besar lagi dari diri kita. Macam mana tu ya? Kita kadang kita makan lauk tak sedap, kita inginkan lauk yang lebih sedap, tapi kita kena fikirkan ada orang makan tak berlauk. Orang yang tak berlauk pula memikirkan ada orang tak makan langsung. Macam mana tu? Renung-renungkan adik-adik. Kita susah, ada orang susah lagi dari kita. Jadi sama-samalah, yang senang bantu yang susah. Yang susah berusaha. Dan berdoalah kepada Allah dan sentiasa bersegera baik dengan Allah. Pihak yang keempat, berusaha membaiki diri supaya menjadi manusia mulia. Maksudnya kita janganlah selalu negatif dengan diri kita. Saya tak boleh, saya tak mampulah, susahlah. Cuba dulu. Cuba dan cuba. Tak mampu dengan diri kita mencuba, kita belajar sampai kita boleh. Kalau tak mampu nak belajar seorang, belajarlah dengan kawan-kawan, tanya dengan ibu bapa, tanya dengan guru, tanya dengan sesiapa yang berpengalaman. InsyaAllah sedikit demi sedikit kita dapat membaiki diri kita, menjadi manusia yang lebih baik dan lebih mulia. Amalkan segala yang kita fikirkan baik, jauhi benda-benda yang tidak baik. InsyaAllah bila selalu kita melakukan kebaikan, maka secara tak langsung akan membaiki diri kita menjadi manusia yang mulia. Yang pentingnya bukan mulia apa, yang pentingnya mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat yang kelima, melazimi sikap rendah diri dan tidak sombong. Ingat sentiasa bersifat rendah diri. Jadi macam resmi padi. Makin tunduk, makin berisi. Jangan sombong dengan kekayaan atau kelebihan kita, sebab semuanya dari Allah. Tahukah adik-adik, sebenarnya semakin kita merendah diri, makin kita merendah diri dan kita buat sesuatu tu lillahi ta'ala kerana Allah, maka Allah angkat darjat kita di sisinya. Nampak? Di sisi Allah tu darjat kita diangkat. Yang seterusnya, selalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut Subhanallah. Subhanallah tu maksudnya apa? Maha suci Allah. Puji Allah. Satu lagi, ni biasa disebut Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kalau boleh lepas solat tu, amalkanlah zikir Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Baca 100 kali. InsyaAllah adik akan rasa hati yang lapang dan tenang dan rasa satu kelainan pada diri sendiri. Sampaikan kepada mak ayah. Kita amalkan zikir-zikir ni. InsyaAllah saling ingati. Kita tengok kepada yang seterusnya. Sekarang kita nak pergi kepada, kalau kita buku teks tu, bukti saya beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Tengok nombor 1. Saya seorang Muslim yang taat. Dia kata yes tu. Tengok poin yang berapa. Tengok gambar tu, gambar gotong royong. Melakukan amal soleh. Amal soleh seperti solat 5 waktu secara berjemaah, ataupun dengan keluarga di rumah, kita PKP kan, ataupun bersedekah. Apa lagi tolong mak ayah kat rumah, kemas rumah ke apa ke. Janganlah asyik main video game saja. Tolong mak ayah, kesian mak ayah balik kerja, kalau dia tengok rumah terkemas, insyaAllah besok nanti dia beli macam-macam. Tapi jangan kerana tu, buat tu kerana mengharapkan redha Allah.
Lepas tu untuk murid-murid dan adik-adik semua, yang paling penting sekali adalah menuntut ilmu. Itu sekarang kewajipan adik-adik yang masih sekolah. Walaupun kita tak boleh pergi sekolah, tapi kena hadir kelas online, kena siapkan kerja yang diberi melalui online dan sebagainya. Okey. Yang poin kedua tu menjauhi maksiat. Maksiat ni perbuatan dosa. Berdosa lah. Apa-apa perbuatan yang berdosa yang dilakukan yang tidak disukai oleh Allah. Maksiat ni contohnya banyaklah. Berjudi, yang dosa-dosa besar berjudi, minum arak, berzina, membunuh, ada melihat bahan-bahan lucah, apa lagi derhaka kepada ibu bapa, membuat fitnah dan sebagainya. Semua itu adalah perbuatan maksiat. Jadi kita jauhilah perbuatan maksiat dan berdoalah kepada Allah agar iman kita sentiasa kuat dan dijauhi daripada godaan-godaan yang akan menyebabkan kita terjerumus ke dalam kemaksiatan. Nauzubillah. Selalulah kita berdoa kepada Allah, kuatkan hati. Tengok yang kedua, saya sentiasa bertawakal kepada Allah. Tengok poin pertama, meyakini semua ketetapan Allah dalam kehidupan. Kadang-kadang Allah bagi ujian ni kat kita. Contohnya sekarang kita tengok ada banjir, ada wabak COVID-19 dan macam-macam lagi gejala sosial berlaku, adalah untuk supaya kita lebih dekatkan diri kita kepada Allah. Supaya kita selalu kerap sujud kepadanya, supaya kita kerap berdoa kepadanya. Dan yang kedua, berusaha dengan tekun untuk berjaya. Maksudnya selain doa dan solat, kita perlu usaha. Kedua-duanya perlu seiring. Doa tanpa usaha bermaksud kita ni malas lah. Nak doa je tapi tak nak usaha, malas. Dan juga usaha tapi enggan berdoa, itu adalah orang yang sombong. Yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, titik poin pertama sekali adalah saya baca je. Saya mengagungkan kehebatan Allah. Maksudnya kita sehebat mana pun manusia, kita ingat benda tu datang dan ilhamnya daripada Allah. Jadi Allah wajib kita agungkan. Yang keduanya, menggunakan nikmat dengan sebaik-baiknya. Nikmat Allah tu gunalah sebaik-baiknya. Masa sihat gunalah untuk benda yang baik, melakukan ibadah, membantu orang susah dan sebagainya. Pernah ingat tak 5 perkara? Jadi kita gunakan segala-galanya itu, manfaatkan segala-galanya itu untuk jalan kebaikan. Jangan masa kita sihat, masa kita kuat, kita gunakan untuk kemungkaran. Kita gunakan kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat. Kita gunakan lidah kita untuk mengumpat. Kita gunakan kata orang pandangan kita untuk melihat benda-benda yang tak bagus. Kita gunakan tangan kita untuk melakukan kemungkaran, kekejian. Kalau orang ke apa ke tak elok. Nanti bila Allah sekali Allah bagi balasan, kita kumpul ke apa, time tu baru nak ingat. Ingat segala-galanya tu ada, setiap benda yang jahat kita lakukan tu ada balasannya. Jadi poin tu kita ingat menggunakan nikmat dengan sebaik-baiknya. Kalau ada air tu, gunalah jimat cermat, jangan membazir. Kalau ada masa terluang tu, gunakan, manfaatkan masa itu dengan perkara yang berfaedah. Boleh nak main game, tapi janganlah sampai seharian sampai terlupa, lalai nak solat, lalai nak belajar dan sebagainya, sampai mak kita bermarah, asyik terperuk je kan. Jangan, itu dah jadi dosa. Yang terakhir sekali, sentiasa memuji kebesaran Allah. Sentiasa memuji kebesaran Allah. Maksud ingat, kita tengok, pasal kita ni, kalau kita nampak benda yang indah, yang cantik, kita sebutkan Allahu Akbar, Subhanallah dan sebagainya. Kita bertasbih, berzikir kepada Allah, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Segala puji hanya pada Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada murid-murid semua kerana sudi bersama saya walaupun dalam masa dan menonton video yang agak panjang. Setialah bersama saya. InsyaAllah kalau ada kekurangan dari saya itu, saya mohon maaf. Dan segala yang baik itu semestinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang baik itu kongsikanlah.
kalau ada kekurangan tu tegur-tegurlah saya. InsyaAllah saya akan perbetulkan dari masa ke semasa. Jadi kepada semua, selamat, kata orang sana, selamatlah segala-galanya. Sentiasa berdoa kepada Allah semoga wabak COVID-19 ini berakhir, semoga mereka-mereka yang bencana itu diberikan kelapangan dan kemudahan oleh Allah, dan semoga kita semua sentiasa berjaya dunia dan akhirat insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.